Bila kita nak dakwah pada Allah menggunakan sumber-sumber dan unsur tadi sampai tahap mana? Hatta yakfuru bit-taghut. Sehingga semua manusia ini berpaling dengan meninggalkan apa yang disebut sebagai taghut. Kita nak suruh manusia-manusia tinggalkan taghut. Apa dia taghut? Taghut diistilahkan sebagai pelampauan batas. Dalam apa-apa hal sekalipun, kita kena duduk pada tingkat yang paling tengah. Jangan kita melampau dan jangan kita slow atau terlampau lembab. Saya boleh bagi satu kronologi yang paling mudah. Tuan-tuan, kalau kita menyertai konvoi, kita suka motosikal berkuasa tinggi. Bila nak bermula konvoi, maka pengarah konvoi bagi ucapan, bagi penerangan. Kita ni semua geng-geng mak motor. Walaupun motosikal kita berkuasa tinggi, bila kita nak lalu dan kita nak redah lebuh raya nanti, kilometer yang kita akan ambil ialah antara 90 hingga 100. Semua orang kena lari dengan kelajuan tersebut. Kita ada yang 1000 cc, 1200 cc, 1500 cc. Apa kehilnya nak naik 80, 90, selalu duk redah 18200, 18200. Ni konvoi, hang tak mau keluar. Okey, semua setuju? Setuju. Jadi bila konvoi benar-benar berlaku dan berlangsung, maka semua naik antara rating tersebut 90, 100, 90, 100, 90, 100. Tiba-tiba bayangkan ada yang melampau. Tak dengar cakap. Lalu dia pun 14, 16, 14, 16, dia dah terkedepan. Bila dia terkedepan, jumpa simpang 3 lagu mana? Aku pula tak ambil pengetahuan tadi. Bila jumpa simpang 3 ni, straight ke, kiri ke, kanan. Last kali buat pendirian sendiri. Kiri kot. Dia pun pi kiri. Pi dah 1416 dia. Tiba-tiba konvoi sampai di situ, rupa-rupanya kanan. Apa jadi tuan-tuan? Dia boleh tersimpang, dia boleh tersesat, dia boleh tersasar. Dengan melebihi arahan dan panduan dan mengambil perkiraan pendirian, pertanggapan dan perspektif sendiri. Terlalu perlahan, terlalu lembat pun tak boleh juga. Dah kata 2000 cc, lari 20-30. Orang lain 80-90-100, dia 20-30-40. 20-30-40, orang ni dah ke kiri, orang ni dah ke kanan, dia pun baru sampai. Sebab kita selalu mengamalkan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, kita pun ambil straight. Dia pun straight, sesat juga, tak tahu ke mana juga. Sebab apa? Terlampau lambat, terlampau slow dalam tindakan dan reaction hidup kita. Tapi apa yang dikatakan sebagai taghut? Perbahasan taghut oleh ulama-ulama terlalu besar, terlalu luas. Dan saya sertakan beberapa contoh antara taghut-taghut yang pernah dibahaskan oleh ulama-ulama. Taghut yang paling besar ialah yang disebutkan di dalam surah Yasin. Ayat 60, kita selalu baca surah Yasin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini satu peringatan yang cukup besar. Allah meminta dan menggesa kepada keseluruhan anak-anak daripada Bani Adam supaya menjadikan syaitan itu sebagai musuh yang nyata. Kita bukan nak menjadikan syaitan dan iblis ni sebagai kawan, bukan menjadikan mereka sebagai qarib, bukan menjadikan mereka sebagai pendamping dan mempunyai kedekatan dan kehampiran dengan kita, tetapi menjadikan iblis, si taghut ini sebagai musuh yang nyata bagi kita. Jadi taghut yang pertama adalah iblis. Kenapa dia melakukan pelampauan batas?
bila dia mendurhakai dan melanggar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan dia langgar. Apa yang Allah perintahkan dia tak mau dengar. Apa yang Allah perintahkan dia abaikan. Sehingga pelampauan, dia kagum dengan dirinya sendiri, obses dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada dia. Aku dijadikan daripada api, sedangkan Adam dijadikan daripada tanah. Aku dah berpuluh-puluh ribu tahun melakukan ibadah, sujud menyembahmu wahai Allah, sedangkan Adam satu ibadat pun masih tidak dilakukan. Aku dikurniakan ilmu-ilmu yang banyak dan pelbagai, sedangkan Adam tiada satu ilmu pun yang ada pada dia. Ini adalah bentuk taghut, bentuk obses, cenderung mengangkat diri sendiri yang disebut dalam pengistilahan sebagai anania. Dia rasa bangga dengan keupayaan diri dia sehingga cenderung obsesi diri tadi melanggar dan mendurhakai arahan-arahan dan perintah daripada Allah. Jangan sesekali kita melakukan sikap sama seperti yang pernah disikapkan oleh iblis. Taghut yang kedua sebagai contoh. Ada sebahagian manusia-manusia yang Allah berikan kepada mereka anugerah dan keistimewaan yang menyebabkan mereka mempunyai pengikut, mereka mempunyai pendamping, mereka mempunyai follower. Tetapi apa yang terjadi sehingga obses daripada pengikutnya sampai mengkultuskan diri individu tersebut, terlampau menyucikan, terlampau memuliakan, terlampau mengangkat sehingga menganggapnya seperti Tuhan ataupun anak Tuhan. Dan taghut boleh berlaku bila perkara ini tidak ditegur, perkara ini tidak dinafikan, perkara ini berlaku tanpa halangan. Orang buat macam tu pada seseorang tapi dia tak marah. Orang duk sujud, duk sembah dia, dia tak tegur. Orang duk buat macam-macam kultus dekat dia, dia tak larang. Contoh kita kata dalam sejarah, Nabi Allah Uzair, seorang nabi di kalangan Bani Israel yang dianggap oleh sesetengah orang-orang Yahudi, Nabi Uzair ini adalah anak Allah. Mereka keloi Nabi Uzair anak Allah, mereka anggap Nabi Uzair anak Allah. Tapi Nabi Uzair tak menerima anggapan tersebut. Nabi Uzair tak menerima pengangkatan tersebut. Nabi Uzair menolak hal-hal tersebut. Bila orang nak buat macam tu pada kita, kita larang, kita marah, kita tolak, kita tak iktiraf, dia tak jadi taghut. Tapi yang jadi taghut, orang duk buat macam-macam, kita sengih saja. Hehehe. Orang buat macam tu, kita tak marah, kita tak larang. Begitu juga dengan Nabi Allah Isa alaihi salam, juga dianggap oleh Nasrani dan Kristian hari ini sebagai anak Tuhan. 3 in 1. Tapi adakah Nabi Isa redha dengan tanggapan dan anggapan tersebut? Nabi Isa redha ke dengan dia, menjadikan dia sebagai sebahagian daripada akidah 1+3 ini? Tidak. Maksudnya dia terlepas daripada taghut sebab dia tidak menyenangi, tidak menyukai, tidak menggemari hal-hal yang dilakukan atas diri dia. Tapi kalau dia tak larang, dia tak marah, dia tak halang, maka taghut akan berlaku. Malah hari ini bukan orang setakat mengaku jadi nabi. Ada yang mengaku jadi wali, ada yang mengaku jadi Imam Mahdi, ada yang mengaku jadi Tuhan pun ada. Ramai pula tu pengikut tak tahu otak mereka letak di mana terpeleot, sampai manusia yang sama jenis dengan dia, orang hak macam dia, manusia macam dia, sama-sama dijadikan Allah, dia boleh angkat orang ni jadi Tuhan bagi pihak dia. Sedangkan orang ni sakit kepala pun telan Panadol juga, Tuhan kok mana? Rasa sakit perut pun nak berak juga, Tuhan kok mana? Terlebih ayak pun nak kencing juga, Tuhan kok mana?
Sakit pun masuk hospital, IGN, ICU pun nak Tuhan kok mana? Masa tak sakit pun pi beli takaful, beli insurans, Tuhan kok mana? Benda tu pun tak boleh nak fikir. Tapi akibat ketaksuban yang melampau, mendewa-dewikan, mengkultus, menyucikan, hebat orang ni. Taurut yang ketiga. Yang tadi tak paksa orang nak buat macam tu. Yang ni dia sengaja memaksakan hal itu atas orang lain. Dia kerah benda tu untuk anggap dia ni hebat, dia ni super, dia ni power, dia ni Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Namrus dan juga Fir'aun dalam sejarah. Kalau nak kira suruh orang rela dan reda, tak ada seorang pun nak anggap dia Tuhan. Tapi sebab berlaku paksaan dan kerahan, kamu mesti terima hal tersebut, kamu mesti menganggap hal tersebut adalah benar. Dia paksakan atau berdakwah pada dia, sesungguhnya dia melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkar aw yakhsha. Bila kamu berdua berhadapan dengan Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan. Sebut dia aw yakhsha, sekon-kon dia takut dengan hukuman dan musibah daripada Tuhan, daripada Allah. Orang jenis macam ni memang kena cakap slow, kena cakap baik, kena cakap elok-elok. Sesiapa pun dia, kalau kita nak ubah seseorang, kita maki dia, kita marah dia, kita tohmah dia. Dia bukan makin mendekat, tapi dia menjauh daripada jalan dakwah kita. Tuan-tuan dan tuan-puan, ingatlah bila kita tengok sejarah dakwah Nabi, semua yang menentang Nabi adalah kepala-kepala pemuka Quraisy, golongan-golongan musyrik, golongan-golongan bangsawan, orang-orang yang ada ketokohan dan karisma dalam kehidupan Rasulullah berdakwah. Walaupun mereka ni kafir, tetapi Rasulullah bila berdakwah tidak pernah menggelarkan mereka wahai si kafir, wahai si musyrik, wahai si munafik, wahai si fasik. Tetapi Rasulullah memanggil dengan nama-nama mereka. Walaupun jelas mereka sedang kafir, walaupun jelas mereka sedang musyrik, sedang munafik dan sedang berperlakuan fasik. Bahkan bapa saudara beliau sendiri iaitu Abu Lahab, yang pernah diturunkan ayat tentangnya, surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celakalah, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Kecelakaan dan laknat turun daripada Allah dalam ayat surah Al-Masad. Tapi bila berdakwah kepada Abu Lahab, terkeluar tak daripada bibir mulut Nabi, wahai orang yang dilaknat Allah, wahai orang yang dikutuk oleh Allah dalam surah ini, surah sekian. Tidak. Dipanggil dengan nama yang sebenar, panggilan yang baik, dakwah yang baik.